Jadi insya-Allah hari ini kita masuk ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Imam ada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nama Fiqh Manhaji. Yang mana saya lupa yang pada tahun bulan lepas tu tak ada kitab ni kan, tak dapat. Jadi insya-Allah pada hari ini saya terangkan ta'rif fiqh tu secara detail lah, satu persatu, plan sikitlah. Kan kalau ada kitab senang tengok terus kan. Jadi hari ini sebab tak ada kitab, jadi saya terang satu-satulah. Fiqh yang mana kita nak belajar sebelum kita masuk ilmu yang berkaitan dengan air, ilmu yang berkaitan dengan najis, ilmu yang berkaitan dengan sembahyang dalam ibadat. Sebelum kita masuk tu kita kena tahu apa tu ilmu alat yang berkaitan dengan fiqh. Contoh ilmu alat yang dalam fiqh yang mana yang digunakan itu perkataan fardu, perkataan wajib, i'adah, ulangan, qada. Itu ilmu alat dalam fiqh. Kita kena tahu istilah-istilah yang penting. Apa tu fiqh? Fiqh tu apa? Itu kita kena tahu. Yang mana kita dah masuk pada bulan yang lepas itu berkaitan dengan makna dari segi bahasa. Jadi pada malam ni saya akan terangkan, kupaskan balik makna fiqh dari segi istilah. Okey, kita tengok istilah yang fiqh. Apa maksud fiqh? Adalah ilmu. Ilmu yang mana Allah turunkan undang-undang tu, hukum hakam. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam yang Allah turunkan kepada mukallaf. Undang-undang yang Allah turunkan kepada mukallaf. Siapa mukallaf di sini? Kita lah mukallaf tak? Kita lah mukallaf. Orang gila mukallaf tak? Jadi orang gila ni kena sembahyang tak? Bukan mukallaf. Orang tiga suku. Orang lurus benda ni. Ikut yang orang cakap, buat tu buat. Mukallaf tak? Tengok pada keadaan dia. Orang yang menghadapi kemurungan, depression, mukallaf tak? Contoh orang tu depression, dia pergi jalan, dia nampak kereta api, dia rasa nampak macam benda datang, benda yang baik dia datang, benda yang baik datang kat dia. Dia tengok macam benda yang seronok, kereta api main kat dia, lepas tu kena langgar. Orang kata dia bunuh diri. Kira dia bunuh diri tak? Mukallaf ke tak? Bukan mukallaf lah. Orang yang depression, yang ada kemurungan, yang tahap yang kena makan ubat, yang nampak halusinasi, itu bukan mukallaf. Tak termasuk dalam mukallaf. Jadi orang gila kata depression dia terjun daripada tingkat 6. Bapak-bapak ni ada satu kes COVID kan, sakit COVID. Kata, dia turun, dia terjun. Dari tingkat berapa tu? Kat pusat, tadi kat hospital. Tingkat 7 baru ni. Dia kena apa? Kita tengok depression. Karena dia lompat. Itu satu penyakit yang Allah datangkan padanya. Itu penyakit dia masuk dalam penyakit al-majnun, iaitu penyakit orang-orang gila yang tidak termasuknya dalam mukallaf. Jadi kita tak boleh hukum mereka ni sebagai orang yang normal macam kita. Bila mana nama mukallaf, kita dihitung oleh Allah perbuatan kita. Bila nama bukan mukallaf, maka tidak dihitung perbuatan dia, kerana dia bukan orang yang berakal. Orang yang kata yang bukan mukallaf ni bukan orang yang berakal. Baru-baru ni satu viral lagi kita tengok kat Baghdad. Mak campak anak 2 orang. Betul? Ini memang sangat famous lah cerita ni. Mak seorang ibu tu dia pergi kat jambatan, dia campak anak dia dalam sungai. Ada video orang rakam tepi jalan kat jambatan. 2 orang anak dia campak. Seorang dia campak seorang dulu, lepas tu kemudian seorang lagi kat sungai. Mak dia mengalami kemurungan. Jadi ia bukan mukallaf. Maka bila kata dia bukan mukallaf, dia tak dihitung perbuatannya. Jadi hukum-hukum undang-undang yang Allah datangkan pada kita, pada orang yang mukallaf itu, orang macam kita lah, yang alhamdulillah sekarang ni masih sihat lagi. Undang-undang Allah ni sama ada satu suruhan ataupun satu larangan. Satu suruhan yang Allah suruh kita buat, ataupun satu yang Allah larang kita. Contoh, kenapa kita tak makan-makan? Kenapa kita tak pergi makan benda-benda pelik-pelik ni? Benda-benda yang datang ke aib pada kita makan benda. Contoh kita nampak harimau ataupun kita ular ke, kura-kura, kenapa tak makan? Itu satu undang-undang yang Allah datangkan kepada kita. Ilmu yang berkaitan dengan fiqh itulah. Undang-undang yang Allah menegah kita untuk makan benda tu lah. Benda-benda yang Allah tak bagi makan. Kenapa kita sembahyang? Kenapa kita berzikir? Itu bagi suruhan Allah.
Dan yang mana ilmu yang kata fiqh ni suruhan dengan larangan Allah ini kepada mukallaf yang Allah suruh kita buat dan larang pada kita buat itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Contoh, perkataan apa yang Allah suruh kita buat? Bagi orang kafir, dia tengok benda apa dia buat ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Lepas mayang. Duduk saja. Kerana Nabi astaghfiru 70 marrah kata. Nabi ni beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Kadang-kadang kita tengok astagfirullahalazim, astagfirullah. Duduk saja dia cakap apa lah, tapi kalau orang kafir datang kat kita dia kata apa? Apa benda hang buat kata. Mengarut dia kata. Pada orang kafir ni, benda tu satu benda yang perkataan yang kita keluarkan itu perkataan yang mengarut. Tapi kita sebagai orang Islam, bila kita nampak seseorang tu duduk satu tempat, dia baca zikir, kita tahu orang ni berzikir. Itulah fiqh. Kalau andai kata Allah tak turunkan kita ilmu fiqh ni, contohlah orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam, dia mesti pelik tengok kelakuan apa yang orang Islam buat ni. Kadang-kadang duduk saja dia boleh istighfar. Dia duduk saja, dia cakap apa tak tahu, habis. Itu perbuatan fiqh yang mana satu suruhan Allah dalam bentuk perkataan. Itulah fiqh. Ilmu yang Allah datangkan kepada kita dalam bentuk perkataan. Satu lagi, bila dapat seorang tu kata, seorang nak haji kata dapat nak pergi umrah, pergi haji kata. Tahun ni dia dapat pergi haji 2 kali. Dia menazar. Contoh dia kata, aku bernazar aku akan sembelih seekor kambing jika aku dapat ke haji. Tiba-tiba dapat. Itu apa yang cakap tu? Aku bernazar tu dengan nama Allah. Itu satu suruhan Allah dalam bentuk perkataan. Undang-undang yang Allah turunkan dalam bentuk perkataan. Jadi kita ada dengan Allah, kita ada perjanjian dengan Allah. Perkataan yang kita sebut tu, itu fiqh. Ilmu fiqh. Perkataan yang berkaitan dengan perbuatan, dengan perkataan. Perbuatan yang dilakukan dengan perkataan. Satu benda yang kita lakukan melalui perkataan. Ilmu fiqh tadi. Yang mana Allah turunkan undang-undang. Undang-undang tu sama ada dalam bentuk suruhan atau larangan. Undang-undang yang dalam bentuk suruhan ini banyaklah. Allah suruh kita buat apa? Sembahyang berapa kali? 5 kali sehari. Allah suruh kita buat apa? Puasa wajib. Allah suruh apa? Korban. Allah suruh apa? Akikah. Itu satu suruhan Allah. Itulah ilmu fiqh. Jika kita tahu ilmu yang berkaitan dengan suruhan Allah ni, yang Allah datang kepada kita, itulah ilmu fiqh. Kalau kita tak tahu, contoh orang kata haji kena korban ni. Haji tak pernah korban lagi kan? Kata mana macam tu. Contoh saya tahu. Kata kat Cikgu Rami kena buat korban ni. Cikgu Rami tak pernah buat korban kan? Itulah ilmu. Tiba-tiba Cikgu Rami kata, apa Ustaz korban ni? Tak tahu. Mana dia tak tahu ilmu fiqh itu yang berkaitan dengan korban. Itulah ilmu fiqh gitu. Kalau dia tahu, mana dia tahu fiqh itu yang berkaitan dengan korban saja. Ilmu fiqh ni banyak kata. Suruhan Allah dalam agama ni banyak, larangan Allah dalam agama ni banyak. Jadi apa lagi larangan Allah dalam perkataan yang Allah tak bagi kita buat? Yang Allah larang kita buat. Kita maki hamun orang. Kalau kita tengok kat sini jemaah kita semua, kita ni pernah cakap perkataan yang rasa yang ni rasa. Perkataan yang kata paling ringan lah. Pernah tak kita dalam hidup kita cakap orang bodoh? Perkataan bodoh tu kita dah. Kita cakap kat orang dalam seumur hidup. Kalau tak pernah bagus kata. Itulah satu perkataan yang Allah larang untuk kita sebut benda-benda menghina dan memaki orang. Itu dalam fiqh, dalam konteks yang umum kata. Satu larangan Allah dalam perkataan. Jadi kita maki macam-macam benda bentuk perkataan itu. Nabi ajak tak? Nabi ajak tak kita cakap benda-benda buruk ni? Wa ma asabakum min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Atau setiap benda yang baik semua datang dari Allah dan setiap benda yang buruk itu datang dari diri kita sendiri. Apa maksud ayat itu? Ini yang fiqh dari perkataan. Sebab apa? Sebab apa Allah kata macam tu? Benda baik Allah datangkan. Sebab apa? Sebab Allah utuskan Quran dengan utuskan hadis Nabi, utuskan Nabi mengajak benda yang baik sahaja. Betul tak? Kan kalau kita tengok hadis, mana ada hadis yang bercakap benda yang buruk? Yang maki hamun orang tak ada. Siapa macam mana kita pandai maki hamun orang ni? Dalam fiqh ni Allah larang kita maki hamun orang. Itu fiqh. Fiqh dari segi perkataan.
Mana hukum Allah, undang-undang Allah dari segi perkataan yang mana Allah larang kita melakukan benda tu. Memaki hamun orang. Hadis Nabi ada tak ajak kita maki hamun orang? Ada tak? Tak ada. Quran ada tak ajak kita maki hamun orang? Tak ada. Maka benda yang buruk tu datang daripada diri kita sendiri. Wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi, kata. Benda yang buruk semua yang mana kita tahu kita buat sendiri ni, benda-benda jahat ni tak ada, Nabi tak ajak. Quran tak ajak, Allah tak ajak. Siapa ajak? Diri kita sendirilah. Itu. Itu barulah ada syaitan yang mengajak. Itu syaitan ni satu kira orang lain ni dalam fiqh kata. Perkataan yang Allah larang pada kita ini mukallaf. Kita orang mukallaf yang Allah larang kita melakukan. Dan kita tak buat benda-benda kata-kata yang buruk macam ni. Maka itu dinamakan fiqh. Fiqh dari segi perkataan. Kata. Apa lagi fiqh dari segi perkataan yang kita nampak? Suruhan Allah bila mana kita semayang. Berapa rukun semayang? Kena berkata-kata tak surah Fatihah tu? Kena lafazkan tak dengan suara yang kuat surah Fatihah? Kenalah, itu rukun solat. Maka itu suruhan Allah dari segi perkataan. Itulah fiqh dari segi perkataan. Lagi, lafaz apa lagi? Dalam sembahyang. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena cakap dengan suara yang sampai ke telinga kita. Itu fiqh dari segi perkataan. Yang mana Allah suruh kita cakap benda tu. Tak boleh dia diam je, sembahyang diam. Mulut duk rapat je. Apa sembahyang tu. Jadi itu Allah ajar kita. Benda-benda yang berkaitan dengan perkataan yang Allah murka, satu lagi datangnya hukum dia. Hukum yang umum, perkataan talak, cerai, perkataan merujuk, saya jual, saya beli. Itu semua hukum-hukum yang Allah turun dari segi perkataan. Sama ada ianya berbentuk suruhan ataupun larangan. Itu. Kita masuk pula satu lagi. Masuk tarikh ni kata fiqh juga, ilmu fiqh ni satu suruhan dan larangan Allah dari segi perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan ni, yang kita buat apa ni? Kita sembahyang sunat kata. Itu apa? Apa benda tu? Fiqh dari segi apa? Perbuatan. Kita sembahyang sunat, kita bergerak sana sini, lari sana, pergi haji sana, lari sini. Duduk. Kalau orang kafir kata depa buat apa ni? Duduk lari kanan gini, kiri kanan 1.5 km. Pusing tak apa. Bagi orang kafir dia tak tahu apa. Jadi kita kena letakkan diri kita ni, kalau kita nak dakwah pada orang kafir, kita kena perjelaskan apa yang depa tak tahu. Bagaimana depa boleh tahu tentang Islam? Apa benda yang kita buat? Apa benda yang kita duduk naik turun kan? Orang kafir ada macam ni, dia kata orang Islam sembahyang. Dia yang tahu sembahyang dia tahulah. Yang tak tahu dia main tengok. Kata dia tak pernah jumpa dengan orang. Dia duduk kafir, duduk satu kampung dia, satu taman dia kafir semua. Orang bukan Islam. Dia pergi satu tempat Islam. Dia dah rumah ni lah, dah remaja kata. Dia pergi dengan rumah kawan dia kata. Dia pergi tengok orang Islam ni duduk tunggang, naik turun lagi. Tunggang, tonggeng semua ada. Kata, semua ada. Tonggeng ada. Kata, benda-benda yang kita buat ni kata. Bagi orang kafir tak tahu. Kita sebagai orang Islam, kita tahu ilmu fiqh itu adalah yang mana kita duk buat hari-harian ni kata. 2 kali sujud, 2 kali tonggeng, 4 kali naik turun. Kita sebagai orang Islam, kita tahu itu adalah hukum Allah, undang-undang Allah, suruhan Allah dari segi perkataan ke perbuatan. Itulah fiqh. Ilmu yang Allah turunkan kepada kita, undang-undang yang Allah turunkan sama ada suruhan atau larangan. Tapi ini Allah kata yang kita buat ni hari ni, sekali kita buat lagi, 4 lagi. Itu suruhan Allah dari segi perbuatan. Itulah fiqh. Mana kita naik, kita turun, itu sembahyang. Itu adalah hukum fiqh dari segi perbuatan. Contoh kata, seseorang tu pergilah, dia pusing tawaf. Berapa kali tawaf? 7 kali tawaf kata. Itu suruhan ke larangan Allah? Tawaf 7 kali, tawaf wajib ada. Suruhan Allah. Dari segi perkataan ke perbuatan? Perbuatan. Yang mana kita duduk tawaf, kita ambil binatang lah contoh kita ambil. Yang ni hal lain tak. Kita ambil seekor ayam ni, tiba-tiba kita sembelih ayam, dia kata keluar darah. Ambil lembu pun kita buat perkara yang sama. Ambil pisau dia tengkuk, ambil parang kat tengkuk tu, kita keluarkan darah.
Bagi orang kafir, dia kata benda ni menyeksakan. Bagi orang kafir, dia kata benda ni menyeksakan. Bagi orang kafir, kita tak tahu hukum kata dengan fiqh. Bagi kita sebagai orang Islam, kita tahu apa tu fiqh, yang mana satu suruhan Allah, yang kita buat tadi satu suruhan Allah. Wajib pada kita sembelih binatang untuk dimakan. Binatang kata. Binatang-binatang yang boleh, yang kena sembelih. Itu. Maka itu fiqh yang mana fiqh yang Allah turunkan dalam bentuk undang-undang yang Allah turunkan pada kita dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Ingat kepada orang yang mukallaf. Jadi itulah fiqh. Faham kan? Jelas kan? Dia ada dari perbuatan dengan perkataan. Perbuatan ni banyaklah. Dalam ibadat khasnya. Kenapa kita ngaji? Itu satu suruhan Allah. Kenapa kita qiyamul lail? Kenapa kita tahajud? Kenapa kita buat duha? Kenapa kita puasa? Itu semua perbuatan fiqh dari segi perbuatan yang mana yang Allah suruh kita lakukan. Ya tak? Allah suruh kita buat. Tapi kalau kita tengok daripada hukum akal yang biasa ni, kalau kita lahir, kalau andai kata Allah lahirkan seorang tu bukan di kalangan orang Muslim, dia mesti pening apa benda yang orang Islam buat ni. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar Allah jadikan kita. Kecil-kecil kita dah tahu mak kita buat apa, tok kita buat apa. Anak buat semayang kita tahu, oh ini semayang, tak belajar lah. Tapi kalau orang bukan Islam, kan masuk Islam, dia mencari tau. Ada banyak ada tanya-tanya, ini buat apa? Ini buat apa? Tahan makan, buku maghrib apa? Azan sekali buka pula. Tu. Sekali orang ni semayang, buat apa pula ni kata? Sekali dah semayang lah, ni semayang apa lagi? Itu yang kata alhamdulillah nikmat yang paling Allah, yang paling besar yang Allah datang kita dari kecil-kecil dari kita budak-budak kita dah tahu dah. Tak payah ajak lah. Kata ni apa puasa? Sebab tu kita tak perlu, kadang kita tak ambil tahu pun apa tu fiqh kan. Apa maksud fiqh tu sebab kita dah tahu kan benda tu. Jadi hari ni saya perjelaskan lah sebelum kita masuk fiqh, kita tahu apa tu fiqh sebenar. Jadi mana je sumber-sumber yang kita dapat ni, cara-cara yang Allah datangkan pada kita ni. Cara-cara yang kita buat dalam yang kata perbuatan yang perkataan yang Allah suruh, yang Allah larang ni, dari mana sumber yang kita dapat? Dari mana kita tahu benda ni? Ilmu yang berkaitan kita duduk semayang, duduk atas kursi, kata duduk bangku tak boleh semayang, duduk atas bangku, kena duduk bawah pula. Ada lah setahun lepas tu boleh pula duduk atas bangku. Kan? Ada satu kes kata, dulu boleh duduk atas bangku, semayang ada cara macam ni. Sekali mai satu pendapat kata, tak boleh duduk atas bangku, Nabi tak buat, Nabi duduk bawah. Semua pakai duduk bawah. Lepas tu tukar pula, boleh pula duduk atas bangku. Ada cara dia, boleh pula. Itu fiqh. Itulah cara-cara perbuatan kata. Nanti insya-Allah kita akan masuk. Dari macam mana yang cara-cara yang kita semayang, kata 2, 4, 3, kata 4 semayang isyak 4, semayang maghrib 3, subuh 2, sunat 2, kata. Dari mana semua yang kita dapat? Siapa yang ajak pada kita? Kita sebagai manusia, umat Nabi yang ada pada zaman ni, macam mana cara semayang kita tu? Mana kita dapat cara kita ibadat kepada Allah? Jadi dia ambil dari dalil yang nyata. Semua perbuatan yang kita lakukan itu yang berkaitan dengan fiqh, suruhan Allah ataupun larangan Allah, perbuatan dan kataan, kita ambil dari dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran. Siapa yang ajak kita mula-mula tentang hukum-hukum kita kena buat ni? Semayang 5 waktu, semayang 5 waktu, kemudian satu syariat tentang puasa, satu syariat tentang pergi haji, satu syariat tentang sembelihan, ambil wudu. Siapa yang ajak mula-mula? Atau Al-Quran Al-Karim. Allah yang ajak kita. Sebab tu kita tahu, sebab tu yang saya cakap kat sini, yang mana perbuatan kita dalam fiqh yang kita lakukan mesti diambil dari Quran Al-Karim. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril AS. Sebab apa? Sebab syariat ada banyak. Syariat kepada orang Islam ni berbeza. Ingat tak yang saya cakap pada bulan lepas? Syariat yang Allah turunkan kepada orang Islam ni berbeza. Orang Islam yang ada pada zaman Nabi Musa, apa syariat dia? Semayang dia macam mana? Macam kita? Tak sama. Zaman Nabi Musa kalau nak taubat tu kena buat apa? Kena bunuh diri.
faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda dzalikum fataba 'alaikum. Allah kata, bunuh diri itu adalah lebih baik kepada kamu untuk kamu taubat kepada Allah. Itu syariat yang diturunkan pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa masa Nabi Musa tu kata, yang ikut Nabi Musa beriman pada Nabi Musa, Islam tu bukan Islam lah. Islam. Sebab tu kita tulis fiqh kat sini kata perbuatan dan perkataan yang Allah suruh kita buat ni atau Allah larang kita ni diambil dari Quran. Kata. Sebab syariat Islam itu berbeza. Allah turun pada Nabi Adam tu Islam. Zaman Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua tu Islam. Tapi syariat dia berbeza. Syariat kita akhir zaman ni, yang kata yang kita umat Nabi ni kita ambil daripada Al-Quran. Ada pun syariat lain tu dia ambil daripada kitab Taurat. Ada juga syariat yang lain itu diambil daripada kitab Zabur. Ada juga syariat yang diambil daripada kitab Injil. Kata. Sebab ada orang keliru kat sini kan, ada orang keliru. Banyak orang kena kata, orang yang kata Nasrani ni macam mana? Yahudi ni macam mana? Ahli kitab ni macam mana? Adakah Nabi Isa ni dia turunkan agama Nasrani? Tak. Allah kata Nasrani ni yang mana? Dia menyembah Isa. Itu. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dia kata bahawasanya mereka mendakwa bahawa Allah ini ada anak. Yadullahi maghlulah. Kata Yahudi, Yahudi, tangan Allah ni dibelenggu. Kata Allah ada tangan dan dibelenggu dan diikat. Ada juga yang mana orang Nasrani mengatakan Isa ni ibnullah, anak Allah. Maka yang kata Nasrani dan Yahudi ni dah seleweng daripada kitab yang asal. Kitab yang asal yang Allah turunkan, Taurat, Zabur dan Injil, itu adalah syariat Islam. Nabi-nabi yang turun terdahulu adalah Islam. Umat-umat yang terdahulu dan beriman dengan Nabi kita terdahulu itu adalah Islam. Cuma syariat yang berbeza. Semayang Nabi Ibrahim macam mana? Sebelum Nabi Muhammad kata diturunkan Islam pada zaman Nabi Muhammad, kalau kita tengok daripada riwayat Ibn Ishaq, ceritanya Nabi semayang pada subuh dengan maghrib. Nabi semayang 2 waktu. Syariat yang diturunkan pada Nabi Ibrahim itu ketika itu 2 waktu, subuh dan maghrib. Belum lagi Islam sampai ketika itu. Belum lagi Islam yang didatangkan Allah dengan syariat Nabi Muhammad, belum lagi. Tapi Islam yang didatangkan pada syariat Nabi Ibrahim dah ada dah. Itu. Nabi Muhammad itu sembahyang pada subuh dengan maghrib. Dan Nabi Muhammad juga beragama Hanifah kata, beragama Hanif. Hanif ni Islam lah. Agama Hanif ni dua. Dan Nabi Muhammad sebelumnya kenabian dan kerasulannya Nabi itu beragama Islam yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Terus Nabi je yang mana tak sembah berhala. Ada pun orang Arab jahiliah ketika itu menyembah berhala. Jadi itulah dalil yang pertama yang kita ambil daripada Quran yang Karim. Tak boleh ambil daripada kitab Taurat, tak boleh diambil daripada kitab Zabur, dan tidak boleh diambil daripada Injil. Ada juga satu syariat yang terdahulu Allah turunkan yang mana? Syariat yang ada pada zaman dahulu turun ke zaman kita. Contoh puasa pada hari Ashura. Puasa pada hari ke-10. Kan? Ada puasa-puasa lain lagi. Puasa-puasa yang kata yang Allah setengah dari puasa yang Allah turunkan yang sunat-sunat ni, ada dari syariat yang diturunkan kepada Yahudi. Kan? Yang diturunkan kepada Yahudi. Kemudian diikuti dengan pada Nabi turunnya Islam, Allah tepuhkan syariat yang sama juga. Ada beberapa tempat. Hari raya asalnya tak ada pada orang Islam. Dalam Mekah ni tak ada hari raya. Dan ada satu hadis, ini cerita sikitlah, pada ada satu hadis yang mana sahabat-sahabat ni sebelum datang hari Aid, kan, yang mana ada orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang Arab yang bukan Islam ni, dia menyambut hari raya. Kemudian dia menyambut hari raya tu, sahabat tanya kepada Nabi, dalam agama kita tak ada apa? Tak ada apa hari-hari yang nak disambutkan dengan kegembiraan. Lepas tu Nabi cakap, ada 2 hari raya bagi orang Islam. Itulah Aidil Fitri, Aidil Adha. Jadi hari raya yang turunkan lepas mana sahabat bertanya kan, sebab syariat terdahulu
Orang-orang yang bukan Islam ni ketika dulu adanya hari raya, maka datanglah syariat. Itu setengah syariat itu dia ambil daripada yang mana Allah ambil daripada syariat yang terdahulu, masukkan dalam syariat kita. Ada, tapi tak banyak lah. Itu. Yang lain kata semayang 5 waktu ni semua syariat pada zaman Nabi Muhammad. Adapun dulu puasa Nabi Ibrahim kata, puasa Nabi Nuh itu selang sehari. Tiap-tiap setahun selang sehari ya. Puasa berhenti. Ya. Susah kalau kita kena macam tu, penat pakai kurus semua. Dah kena selang sehari, tapi macam mana cara puasa Allah alam. Tak dinyatakan dengan ni lah, dengan tepat macam mana cara puasa terdahulu. Jadi sumber-sumber yang kita lakukan apa benda yang berkaitan dengan amal perbuatan kita, sama ada perkataan atau perbuatan yang Allah turunkan undang-undang haram boleh buat ataupun tak boleh, itu kita ambil daripada Quran dan Karim. Ini ada satu perkongsian lah saya nak ceritakan. Contoh, kalau kita ada hadapi cerita-cerita tentang satu cerita sumber yang kita rasa betul tak cerita ni, cek dulu. Contoh. Tapi biasanya satu cerita ini tak menyelewengkan akidah kita. Contoh, dalam kita punya sumber yang ada yang datang pada kita sekarang ni, ada 4 sumber lebih kurang. Sumber yang kita dapat cerita. Yang pertama, selalu yang kita dengar cerita tentang qasas Al-Quran. Semua cerita-cerita yang sampai pada kita, cerita pasal Nabi terdahulu ke apa, amalan-amalan yang terdahulu yang kita dengar berdasarkan Al-Quran. Amalan. Banyak amalan lah, orang minat sangat nak buat amalan ni. Satu lagi yang kita pegang berdasarkan hadis. Cerita-cerita yang terdahulu, cerita-cerita orang yang kena azab ke, kaum ni ke, kaum sana, kaum Nabi ni. Ada pula macam-macam cerita tentang orang-orang yang terdahulu ni, kita ambil daripada hadis. Ada satu lagi cerita Qasasul al-Adabi, cerita hikayat setempat. Hikayat satu cerita, hikayat setempat yang mana tok nenek moyang ni duduk kat situ. Cerita ni tak ada kaitan dengan akidah pun. Kalau kita kata setengah tu tak ada kaitan dengan akidah, setengah tu ada. Setengah dia cerita tentang alam ghaib. Setengah tu dia cerita hal alam dunia kita saja. Itu namanya Qasas al-Adabi, hikayat setempat. Satu lagi yang nombor 4 ni, yang selalu kita dengar ni, benda tu kadang kita rasa betul, kadang rasa tak betul. Itu Qasasul al-Israiliyah, cerita tentang Israiliyat. Israiliyat ni kenapa dia panggil Israiliyat? Orang Yahudi bawa orang cerita tu. Orang Israel bawa. Cerita tu dikumpaskan dari kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kitab yang mana yang dipegangkan oleh yang mana Taurat, Zabur, Injil ni berbahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Cerita-cerita semua yang Allah turunkan, ada yang diselewengkan sedikit, ada yang tidak diselewengkan. Itu cerita Al-Israiliyah. Satu cerita yang dibawa oleh Bani Israel. Ada juga cerita-cerita ni masuk dalam tafsir kita. Masuk juga dalam tafsir. Tapi tidak dinyatakan cerita ni. Kata pemuda macam cerita kisah orang yang bertaubat, kan. Dia dah bunuh orang banyak, 99 orang. Sehari dia sampai ke satu orang tu, macam-macam lah cerita. Malaikat main kata. Sampai ke satu orang tu dia nak taubat lah. 99 orang dia bunuh. Dia jalan-jalan. Yang ni cerita ni macam ni cerita dah. 98 orang dia bunuh. Lepas tu dia berjalan nak berubah lah. Nak berubah. Dia jalan pergi satu tempat lain, dia tanya seorang lagi, dia jumpa seorang kata, boleh tak dia taubat lagi? Dia dah bunuh 98 orang. Maka dia bunuh orang tu. Jadi 99 nak dia bunuh. Last sekali nak pergi ke satu tempat tu, dia mati tengah jalan. Datanglah malaikat itu. Malaikat yang mana? Malaikat yang Sakaratul Maut lah. Dia bertanyakan, mana malaikat bertanyakan kepada Allah. Tanya, layak tak orang ni masuk ke syurga? Sedangkan dia dah bunuh 99 orang. Tapi pada perjalanan itu, dia dah taubat. Kemudian malaikat mengatakan dia, Allah kata, dia layak masuk ke syurga. Cerita tu, setengah cerita pada tu, dia panggil Israiliyah.
Ada satu yang tak ada sumber. Ada satu yang Nabi cerita yang betul-betul Nabi cerita jelas dengan hadis. Ada satu cerita sekali dia pusing-pusing. Dia kata malaikat ni lah, malaikat ni pula. Macam-macam cerita yang masuk, banyak watak yang ada. Itu boleh dia kata dia ambil daripada Al-Isra'iliyah. Cerita kata Nabi Adam makan buah sebelum kena campak ke bumi. Apa benda yang Nabi Adam buat yang langgar arahan Allah sehingga dia kena turunkan ke bumi? Dia makan buah kata, buah patut jadi hukum. Itu pun satu cerita yang Israiliyah juga. Yang dibawa oleh Bani Israel. Bagi Hawa pun makan, Hawa ni makan jadi buah apa. Itu Israiliyah juga. Cerita. Banyak sumber-sumber yang kita ambil yang masuk ni dalam tafsir. Yang kita cek balik kadang-kadang kan. Benda yang kata yang ada setengah daripada Israiliyah ni, nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Itu. Qasas al-Adabi tadi yang saya cerita tu, satu sumber yang mana cerita-cerita kisah yang terdahulu yang kita ambil daripada hikayat setempat. Contoh, siapa kat sini pernah pergi Laut Mati? Pergi Jordan. Pergi Laut Mati. Laut Mati kaum apa yang duduk kat situ? Kaum Nabi Saleh. Kaum Ad kata. Itu kena terbalik bumi sampai jadi masin tempat tu, orang pun tak boleh masuk dalam tu. Betul ke kat situ tempat yang kena? Yang kena laknat tu. Ya Allah datang kan. Macam mana cerita betul kat situ? Nabi tak pernah tunjuk pun bahawa tasik itu adalah tasik yang dilaknat Allah atas kaum Ad. Nabi tak cerita kat situ. Macam mana kita tahu tempat tu cerita yang betul-betul yang apa tu? Kata kaum Ad. Kata tempat laknatnya dilaknat Allah. Kaum Nabi Lut kata, kaum Ad kata Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang kena laknat Allah kata kena terbalik bumi. Macam mana kita tahu? Itu hikayat setempat yang mana diceritakan oleh orang penduduk tempat tu dari cucu apa dia, tok nenek moyang mereka ceritakan. Memang ada orang duduk situ. Orang yang lama, tamadun yang agak lama yang tinggal di situ, di Laut Mati, Bahrul Mait. Ada dia menceritakan bahawa inilah tempat yang dikenakan oleh yang dikenakan azab oleh Allah. Itu kaum Nabi Lut kata situ. Jadi sampailah ke berita ke kita kata, oh tasik Laut Mati ni adalah tempat yang dilaknat Allah, tempat yang diterbalikkan bumi. Kata habis semua kota-kota tu tenggelam. Adalah kota-kota dalam tu. Kita pun sampai sekarang lah kita kata tempat itu tempat yang Allah laknat. Itu namanya qasas al-adabi, satu cerita hikayat setempat. Contoh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kat mana tempat dia? Ada 5 tempat. Masing-masing kat Palestin mendakwa itu tempat dia. Di Syria pun kata ini tempat Ashabul Kahfi. Di Jordan kata ini tempat Ashabul Kahfi. Palestin pun ada. Kat mana yang sebenarnya? Kajian-kajian ada orang kaji mengatakan bahawa yang lebih tepat itu di Jordan. Dekat yang kilang tempat dia. Tempat tu betul-betul ada bila cahaya masuk tahu siang kan, ada cahaya masuk. Semua tempat struktur yang dibina tu, struktur yang kata tempat yang ada tu tempat betul-betul Ashabul Kahfi seperti mana yang diceritakan Allah dalam Quran surah Kahfi tu. Kata. Jadi dalam 5 tempat ni kan, siapa yang menceritakan tempat itu, tempat yang betul Ashabul Kahfi? Nabi cerita dia Ashabul Kahfi itu ada. Nabi cerita dah keadaan dia macam mana. Dan Allah cerita dalam Quran dalam surah Kahfi pun keadaan dia macam mana. Orang tu duduk kalih belah sana, kalih belah sini kan, dalam tidur dia selama beratus tahun ni. Betul. Siapa yang menceritakan? Macam mana kita kata tempat ni betul Ashabul Kahfi? Jadi kalau nak kata betul, boleh tak? Kita kata Jordan lah betul. Kita kata Jordan bukan tempat Ashabul Kahfi. Boleh tak? Itu tak berkaitan dengan kita. Kita tahu tak? Kita beriman seperti mana yang Allah kata. Ashabul Kahfi ada berapa banyak yang Allah cerita? Ada kata 7 sekali anjing. Allah cerita dah habis. Macam ni umumnya Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah. Itu kita kena beriman apa yang Allah cakap. Tapi tempat-tempat tu kita pulang sama kata kita nak cakap kat Syria ke tempat dia. Itu dia panggil hikayat setempat. Cerita tentang hikayat setempat. Cerita ni yang dibawa oleh orang apa dia? Bangsa-bangsa yang ada di situ, yang mendakwah. Dulu sebelum zaman ni dia hikayat setempat ni dia cerita patut nenek moyang dia lah. Kita pula cerita tentang hikayat setempat kita. Tua je dah. Kita tahu itu pun tak tahu mana tempat dia. Betul kat Mekah. Betul.
Ada cerita-cerita yang satu cerita yang diceritakan oleh penduduk setempat tu, yang diceritakan oleh tok nenek moyang daripada dahulu. Dan dia ambilkan sandaran cerita tu sampai ke depa pegang betul-betul. Inilah kata yang Allah masukkan tempat dah. Kemudian depa bagi tahu kita semua. Cerita, oh Ashabul Kahfi ni pakai ramai-ramai, jom kita pergi rombongan ke Jordan ramai-ramai. Jom kita pergi ke umrah, pergi tempat yang Ashabul Kahfi ni. Tak betul ke tak betul dah. Tu kata kat Jordan tu. Orang pakai percaya, orang kata ini betul. Jadi kat mana sandaran cerita yang kita ambil tu? Itu dia panggil kisah hikayat setempat. Jadi kita nak cakap itu betul pun tak ada masalah. Itu yang tak mengganggu kita punya akidah lah. Okey, jadi fiqh, kita balik pada fiqh tadi. Ini kita jelas yang mana saya jelaskanlah. Satu ni amalan. Amalan-amalan kadang datang dari mana kita tak tahu. Kita cek sumber dia. Sumber yang ada. Betul tak amalan ni dari Quran? Tak ada Quran, tak ada hadis. Tak ada hadis daripada ijma'. Tak ada ijma' dan ambil qiyas. 4 sumber fiqh kita punya hukum. Benda-benda yang amalan-amalan kita yang datang ni. 4 sumber hukum ni jadi rujukan kita. Nanti insya-Allah kita akan belajar satu persatu apa itu. Okey, kita tengok semua perbuatan dan perkataan yang kita lakukan tadi, yang Allah suruh ataupun yang Allah larang, yang diambil daripada Quran. Yang pertama. Yang kedua diambil daripada sunnah. Sunnah Nabi ni kita bagi tahu lah apa yang disandarkan kepada Nabi. Apa yang Nabi ajar pada kita? Perbuatan. Contoh, macam mana Nabi sembahyang? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu fiqh. Nabi kata, Allah kata dalam Quran, sembahyanglah kamu, kata. Orang yang tak sembahyang kena neraka masuk. Allah cakap sembahyang je dalam Quran. Ada tak Allah ajak satu-satu sembahyang? Maka yang menjelaskan itu adalah Nabi. Sumber kita punya fiqh ni, perbuatan yang kita lakukan ni, Allah suruh ni kita ambil daripada Rasulullah. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau pengakuan Nabi. 3. Semuanya disandarkan kepada Nabi. Maka itu menjadi sumber hukum kita dalam perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang berkaitan dengan hal agama tu kata. Contoh kata, Nabi suruh kita, Allah suruh kita sembahyang. Kata, wa aqimus solat wa itaiz zakah, kata. Allah hanya kata sembahyang. Macam mana cara sembahyang? Nabi, itu sunnah. Nabi kata, solatlah kamu sampai di mana aku solat. Padahal kalau kita tengok fiqh, Nabi ni kadang kita tengok boleh ada duduk macam ni, kata ada sembahyang macam ni, ada sembahyang macam ni, kan? Ada kita mazhab Syafi'i macam ni, ada yang sembahyang straight je. Ada Nabi duduk cara lain, ada Nabi duduk cara macam ni. Semua tu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat. Sebab tu kalau kita tengok perpecahan mazhab ni bukan satu pergaduhan. Atau mazhab ada banyak pandangan ini, bukannya kalau kita belajar fiqh kita akan tahu. Pandangan-pandangan yang ulama kemukakan ini bukan satu pergaduhan, tapi yang satu kemudahan untuk kita. Betul tak? Kalau kita kasi anda kata kita mazhab Syafi'i, sentuh lelaki perempuan kan batalkan wuduk. Aula mastamun nisa. Satu dalil yang ada di Quran tu yang membatalkan wuduk sentuh antara lelaki perempuan. Tapi kalau kita duk pergi haji, umrah, duk tawaf yang perempuan belah tanah Arab Jazirah ni, orang perempuan ni sama-sama kan kata. Orang ni lah Jazirah Arabiah ni dekat Algeria kan, orang kulit hitam ni. Dia duduk lalu depan kita, dia pijak kaki kita. Pijak ramai-ramai sangat. Nak ikut macam tu, kalau nak ikut betul kita nak sentuh perempuan ni batalkan sembahyang. Macam mana kita tawaf tu? Banyak batal. Nak kena ambil sembahyang balik, masuk balik, ambil balik, masuk balik jenuh. Tu takrib mazhab Hanafi. Takrib mazhab Maliki. Ikut mazhab lain yang mana? Yang memudahkan kita untuk tawaf. Dan yang mana Allah datangkan perbezaan pendapat itu satu rahmat. Kita boleh guna mana-mana yang senang untuk kita. Dengan syarat kita tahulah sandaran dia. Contoh tadi kata, mana yang Nabi ajak kita dalam hadis cara sembahyang. Kadang-kadang Nabi pergi satu tempat ni, Nabi sembahyang dengan cara macam ni. Kadang-kadang Nabi pergi satu tempat ni dengan cara macam ni. Kadang-kadang Nabi pergi satu tempat lain lagi, Nabi sembahyang dengan cara macam ni. Kadang-kadang tahiyat akhir Nabi duduk macam ni. Kadang-kadang Nabi tahiyat akhir duduk macam ni. Cara Nabi nak sujud daripada tidal tu, nak sujud. Ada kata Nabi letakkan dua lutut dulu baru ke tangan. Kan? Yang kita tahu, itu yang asas. Sewaktu Nabi muda itu Nabi letak lutut dulu baru tangan.
Pada umur Nabi yang dah hampir wafat itu, Nabi semayang macam mana? Tangan dulu ke lutut dulu duduk? Tangan dulu. Riwayat ada setengah riwayat mengatakan Nabi masuk letak tangan. Tapi ada cara dah. Macam mana tangan Nabi jatuh dulu baru lutut. Ikut pada umur Nabi ketika itu. Jadi duduk wajah ada. Semayang pula. Macam mana cara duduk tayyib akhir. Ada yang Nabi duduk macam kita duduk. Ada yang mazhab Syafi'i lah. Ada yang mana Nabi duduk macam Imam Malik duduk. Maknanya yang Imam Malik ambil sandaran tu. Nak cakap hadis yang Nabi, yang mana Allah turunkan kepada kita ni, wahyu yang diambil pada Nabi ni terlalu banyak. Kalau kita kata, contoh, ada satu hukum kaitan dengan hukum yang mana yang Nabi buat macam ni, kata, ni tak ada, tak jumpa pun. Kita kata tak ada, benda ni tak ada pun, Nabi tak buat. Macam mana dia tahu tak ada? Dia dah check ke? Contoh, dia dah semak satu dunia hadis yang ada dalam dunia ni. Kalau kita tengok kitab hadis saja kat Jordan tu, maktabah dia penuh. 5 tingkat, 4 tingkat. Kitab hadis yang dikumpulkan di Tanah Arab ni, Jordan, wilayah Syam. Itu tak masuk lagi hadis yang diambil daripada yang mana sahabat-sahabat yang kutip hadis yang pergi duduk di Iraq. Ke Basrah sana. Belah Iraq sana ada juga kitab-kitab hadis yang dibakarkan, yang banyak ilmu-ilmu yang dibakar oleh, yang dihapuskan oleh Zionis, Yahudi. Mereka tu kan, kata dia mana dia datang ke Iraq saya, dia ambil, dia sapu minyak semua, dia kontrol minyak, dia bakar semua kitab-kitab hadis yang ada. Itu sandaran-sandaran yang banyak, ilmu yang berkaitan dengan ilmu falaknya, ilmu tibnya, ilmu kata perubatan lagi. Macam-macam ilmu yang ada dalam Islam tu, dia hangus macam tu je. Itu cara orang kafir nak melemahkan Islam. Dia bakar kitab-kitab mana, dia perintah satu tempat kata Andalusia kan. Dia pergi, dia hapuskan sumber ilmu. Habis hadis-hadis di sana tak ada lah. Jadi terlalu banyaknya hadis yang disanakan daripada Nabi, yang mana diriwayat oleh ramai sahabat yang riwayatkan hadis. Lepas kalau kita tak tahu tentang benda yang baru ni, ada orang tahu, dia kata ni daripada hadis Nabi kan, dia kata. Kita cek dulu status dia. Kita kata saya belum jumpa lagi hadis tentang ini. Atau semak dulu, baru boleh keluarkan hukum. Kata. Okey, itu yang mana? Yang berkaitan dengan sunnah. Jadi insya-Allah pada itu berkaitan dengan sunnah, yang mana dalil-dalil yang kita ambil daripada sunnah Nabi. Mula-mula Quran atau sunnah. Jadi insya-Allah pada yang akan datang, minggu yang akan datang, saya akan masukkan tentang al-ijma'. Ijma' dan ijtihad. Ini saya bagi sikit lah. Ijma' tu apa? Ijtihad tu apa? Ijma' nanti yang mana ijma' ni satu himpunan para ulama mujtahid, mana yang mengeluarkan pandangan terhadap isu-isu yang terbaru. Isu-isu yang terbaru ataupun isu-isu yang berkaitan dengan umat di situ. Satu pandangan dikeluarkan oleh seorang ulama itu mujtahid yang ada autoriti dalam mengeluarkan pandangan, kata mujtahid, ulama mujtahid. Dia ada kuasa dalam mengeluarkan pandangan, kemudian antara ramai-ramai ulama ni menyetujui apa yang dikeluarkan oleh mujtahid ini. Semua setuju. Contoh, yang ada satu ulama yang mengeluarkan pandangan tentang semayang kita ni, semayang waktu pandemik ni, pandemik Covid ni. Jangan jarak 1 meter kan. Satu ulama yang mengeluarkan pandangan kemudian disetujui oleh semua ulama yang ada di dunia ni. Cara ni lah untuk elakkan Covid semayang. Pakai satu dunia sama lah buat. Jadi insya-Allah pada hari yang akan datang, minggu akan datang, kita masuk lebih detail tentang ijma' dan ijtihad. Ini antara intro untuk kita masuk ke lepas ni. Nanti baru akan datang lagi, barulah kita masuk apa tu Quran, apa tu hadis, apa tu ijma', apa tu ijtihad, apa tu qiyas. Itulah fiqh. Insya-Allah bersama pada minggu akan datang kita tutup majlis kita sebagai kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتباحرا في علومها
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الله منكم.